Assalamualaikum Prof. Prof dengar tak suara saya? Prof? Assalamualaikum. Halo. Sheila boleh dengar suara saya tak? Assalamualaikum Prof. Salam, boleh dengar suara saya? Ah, boleh. Okey. Ni apa ni macam tak ramai hari ni orang pergi konvo kan? Ya Prof. Hari ni ada Ah, combo okey. Uh, so kita announce tengok ni. macam mana. Ya, Center pun dah buat announcement dalam grup latihan ni untuk hebahan pada semua staff. Hmm. Gambar saya okey tak? Clear tak? Clear?
Prof, kita boleh tunggu sampai pukul 10.15? Boleh, boleh. Okey. Tunggu sikit lagi Prof Ya.
Okay, kita mula ya Prof. Sekarang ni dalam 23 orang je. Oh, okay, tak apa. Small group is better. Okay Prof. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang menyertai program pada pagi ini. Jadi sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama membukanya dengan majlis dengan umur kitab Al-Fatihah. Ya, Okay, saya Nur Syilawani binti Ye, pegawai daripada Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademi dan Antarabangsa. Mungkin untuk makluman semua bahawa program ini diadakan secara berkala iaitu pada setiap bulan dan ini merupakan program kita yang keempat, siri yang keempat. Okay, program ini dengan kerjasama dengan pihak Center juga. Okay, Alhamdulillah untuk siri keempat pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Profesor yang tidak asing lagi di UNIZA iaitu Profesor Dr. Muhammad Afandi bin Saleh. Okay, seorang tokoh akademik di UNIZA. Okay, jadi sebelum saya menyerahkan program ini kepada Prof. Afandi, izinkan saya bacakan dulu sedikit biodata berkenaan dengan Prof. Okay, Profesor Dr. Muhammad Afandi Saleh merupakan seorang pensyarah di Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa di UNIZA dan bidang kepakaran beliau adalah hubungan antarabangsa. Beliau juga merupakan mantan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIZA. Profesor Dr. Afandi memperoleh ijazah sarjana Muda Sains Politik pada tahun 1995 di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya menyambung mengajar di peringkat sarjana Undang-Undang Antarabangsa dan Perhubungan pada tahun 1996 di Lancaster University UK serta memperoleh PhD dalam bidang hubungan antarabangsa daripada Durham University UK pada tahun 2011. Profesor Dr. Muhammad Afandi merupakan seorang yang sangat aktif dalam misi kemanusiaan bersama Humanitarian Care Malaysia atau lebih dikenali sebagai MyCare. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam misi kemanusiaan dan telah menyertai pelbagai misi di Gaza, Syria, Lebanon, Selatan, Sudan dan juga Kemboja. Pada tahun 2018, Profesor Dr. Afandi telah diculik dan dipenjarakan oleh Israel semasa menyertai misi kemanusiaan di Gaza. Beliau juga merupakan pakar dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa dan merupakan ahli dalam Permanent People's Tribunal PPT on Myanmar's Genocide. Profesor Afandi juga telah mendapat latihan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan advokasi di Geneva pada tahun 2015 dan 2017. Okey, seterusnya tanpa mengubah masa, saya menjemput Profesor Dr. Afandi Saleh untuk menyampaikan syarahan beliau yang bertajuk Kesan Perang Ukraine ke atas politik antarabangsa. Kita silakan Prof. Baik, terima kasih Puan Nur Syilawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersama. Walaupun saya faham UNIZA berada keadaan yang amat sibuk pada sehari dua ni, kita ada convocation. Tapi majlis ilmu perlu diteruskan dan saya mengucap tahniah kepada Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik yang menganjurkan program wacana akademik sebegini atau syarahan akademik sebegini dan dibuat setiap bulan. Saya difahamkan sebegitu dan ini saya terima tanggungjawab ini setelah diminta oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik sendiri dan saya juga rasa gembiralah dapat berkongsi sebenarnya dengan sahabat semua walaupun tak ramai pada pagi ini, but kita cuba jadikan
wacana ini atau syarah ini tidak seperti syarahan yang biasa. Kita cuba berkongsi, berbincang mungkin kerana kita berada dalam kumpulan yang agak kecil, 25 orang macam tu saja. So kita agak bebaslah untuk berbincang atau mengutarakan pertanyaan semasa saya menyampaikan sukar syarahan yang tak seberapa ini. Anyway, tajuk yang saya cadangkan kepada pihak pengurusan atau pihak yang menganjurkan syarahan akademik ini adalah tajuk yang contemporary, sesuatu yang sedang berlaku hari ini, perang Ukraine. Dan kita walaupun jauh daripada Ukraine, daripada Russia, sebenarnya ialah lebih lagi kita sebagai orang Islam ni, isu yang berbangkit yang berlaku di pentas antarabangsa sebenarnya harus kita um, ambil cakna kerana ia disarankan dalam Quran itu sendiri sebenarnya. Ini merujuk kepada, kalau saya boleh share slide saya. Boleh nampak kan? Boleh, Prof. Boleh ya? Okey. So ini surah Al-Rum ya. Nama surah pun berkenaan dengan sebuah kuasa besar, Rom, ya, Romawi, yang dikatakan menguasai separuh dunia satu ketika dahulu. Dan surah ini begitu jelas, ya Allah berfirman yang Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bi'ati sini. Alif Lam Mim telah dikalahkan bangsa Rom ataupun Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Surah ini berkenaan dengan peperangan antara Rom, dua kasut besar, Rom dan Parsi. Rom dan Parsi. Parsi ini ialah lebih kepada kekuasaan Iran sekarang. Rom pula daripada Eropah tu sampai ke sebelah Jordan, dan dimasukkan yang peperangan ini adalah peperangan Parsi dan Rom di sebelah timur, ya. Fi adna ardu tu dikatakan apa ni, di sebelah Jordan sekarang, ya, Rom Timur. Dan kalau kita pergi ke Rom, ke Jordan, dia ada tinggalan uh, tinggalan apa ni, arkitek Romawi atau empayar Romawi di situ. Dan peperangan ini menyebabkan apa ni, di kalangan sahabat dan Rasul berbincang nak sokong mana. Tetapi sokong mana itu persoalan kedua. Persoalan pertama ialah bagaimana Rasulullah dan Quran sendiri turun ayat yang berkenaan dengan isu perang, isu kuasa besar, peperangan kuasa besar, ya, antara dua empayar yang besar, Rom dan Parsi. Dan dalam peperangan ini Rom kalah, Rom dikalahkan, ya. Ghulibatir Rom, Rom telah dikalahkan bangsa Rom oleh empayar Parsi, dan menyebabkan sahabat pada ketika itu agak bimbang, ya, kerana Romawi ini pada ketika itu adalah dilihat sebagai orang yang bangsa yang menganut ataupun bangsa ahli kitab, mereka Christians. Manakala Parsi ini lebih pada agama Majusi, agama rekaan dunia, yang tidak ada kitab. Dan Kristian dengan Islam lebih dekat, ya. Jadi dan kafir Quraisy lah pada ketika menyokong Romawi, menyokong Parsi. Jadi ada pertentangan di situ. Tapi di sini itu persoalan yang di antara apa ni, Quraisy, jahiliah Quraisy atau kafir Quraisy dengan umat Islam pada zaman itu yang sama-sama menyokong, satu menyokong Romawi, empayar Rom, satu menyokong Parsi. Dan yang lebih penting ialah bagaimana Allah turunkan ayat yang berkenaan dengan satu empayar yang besar, peperangan empayar yang besar yang sebenarnya memberi kesan kepada dunia. Dan kita yakin bahawa Al-Quran ni dia tetap relevan sampai bila-bila, ya. Dan kalau tengok daripada zaman Rasulullah sampai sekarang pun, isu peperangan banyak melibatkan kuasa besar dan memberi kesan kepada kita sebenarnya, dan kita perlu ambil cakna.
Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dia tak ada kaitan secara langsung dengan tanah Melayu sebagai contoh atau dengan sebelah timur. Tapi akibat perang tu kita yang suffer, kita juga menderita. Ya. Dan apatah lagi sekarang ini adanya PBB sebagai contoh menjadi pusat untuk negara-negara seperti Malaysia, negara-negara Islam lain untuk menyuarakan sokongan. Nak sokong siapa ataupun nak berkecuali ataupun nak menentang, ya. Dan fenomena ini dia berterusan akan berlaku. Dan biasa nak sokong siapa, nak tu siapa ni bukannya negara-negara kecil. Siapa kita nak ataupun yang memulakan perang ini, yang memulakan konflik ini biasa kuasa-kuasa besar. Dan kesannya cukup jelas sampai hari ini. Dan ini kita nak bincangkan bagaimana peperangan antara Rusia dengan Ukraine yang juga di belakangnya ada kuasa besar Amerika, Eropah, negara-negara bekas Soviet yang menyokong Rusia. Dan ini satu benda yang bukan saja kita yang mengkaji ataupun yang belajar tentang hubungan antarabangsa, tetapi juga negara-negara besar sekarang ini juga mereka sebenarnya panik ataupun gelisah, ya, kalau perkataan yang agak tenang, agak agak apa ni agak bersahaja ni, agak gelisah, tapi sebenarnya mereka berada dalam keadaan yang keluh kesah sebenarnya, takut, ya, kerana perang yang berlaku di Eropah adalah satu perang yang cukup membimbangkan, ya. Dia Eropah ni, kalau kita baca sejarah Eropah, ya, modern apa ni European history, kita akan melihat bahawa sejarah Eropah dipenuhi dengan sejarah perang. Dan peperangan di Eropah ni biasanya dia akan melarat ke tempat lain. Dia akan melarat ke tempat lain, dan kita tengok yang paling hampir ialah Perang Dunia Pertama, juga perang yang berlaku di Eropah tapi melarat ke tempat lain. Dan kesan juga kita tengok macam mana kejatuhan Khilafah Osmaniyah, ya, 1921 juga ada kaitan dengan peperangan yang berlaku di Eropah. Kemudian peperangan Dunia Kedua juga berlaku bermula di Eropah, ya, dan melarat ke seluruh dunia. Kita terkesan teruk dalam keadaan apa ni dalam geografi ataupun dalam lingkungan geografi Asia Tenggara kita. Tapi yang lebih teruk ialah di Eropah dan juga di sebelah Timur Tengah, di Afrika, penjajahan berlaku secara berleluasa akibat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, ekonomi jatuh merudum, ya. Dan kesannya kepada dunia, kepada ekonomi, kesan kepada sosial, kesihatan, perang datangnya wabak, perang jatuhnya ekonomi, perang menyebabkan kematian jutaan, kematian yang orang tidak berdosa. Dan kita tengok itu bermula di Eropah. Jadi perang yang berlaku di Eropah hari ini adalah perang yang paling teruk selepas Perang Dunia Kedua. Di Eropah, saya masukkan di Eropah. Kita ada di Timur Tengah, di Syria, di Iraq, itu perang di Timur Tengah, ya. Tapi perang di Eropah ini selepas tamatnya Perang Dunia Kedua 1945, inilah perang yang paling teruk yang berlaku di Eropah. Malah ada yang mengatakan perang masih boleh berlaku di Eropah. Itu pertanyaan keluar di kalangan warga Eropah. Pasal bagi mereka ni selepas tamat Perang Dunia Kedua mereka tak nak perang dah. Dan so called they are very civilized, dia kata mereka ni amat bertamadun, dan perang untuk orang yang tidak bertamadun tetapi berlaku di tempat mereka. Jadi ini menimbulkan suasana panik, pelarian. Sekarang ini dikatakan lebih dari 3 juta warga Ukraine telah keluar dari Ukraine, ya. Mereka berada dalam ketakutan dan hari-hari pengeboman berlaku. Cuma tak berlaku lagi ialah serangan berbentuk berskala besar menggunakan senjata nuklear. Ini paling ditakuti, ya. Jadi saya dah jelaskan kenapa kita perlu ambil China walaupun jauh dari tempat kita. Kesan perang, dan malah saya mulakan dengan surah Ar-Rum berkenaan dengan kuasa besar, ya. Ini dalam kajian hubungan antarabangsa ni, dalam hubungan antarabangsa kita mengkaji war and peace, or peace and war. Ini satu benda yang biasalah, pasal
hubungan antarabangsa ada berbentuk sama ada perang ataupun damai. Dan biasanya hari ini kita melihat keadaan damai lah, lebih kepada perdamaian. Kita ada United Nations, kita ada supra organisation atau supranational yang di mana adanya organisasi di peringkat antarabangsa melebihi daripada negara yang cuba untuk mewujudkan keamanan di peringkat dunia. Kita cuba untuk duduk bersama berbincang. Kita ada PBB sebagai contoh, di mana itu tempat yang negara-negara berbincang tentang sesuatu yang mengeratkan hubungan dan menjauhi peperangan. Dan itu pematlamat penubuhan PBB untuk mengekalkan keamanan ataupun untuk mengekang perang untuk berlaku lagi selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Tapi perbincangan tentang perang ni masih lagi menjadi satu topik yang dibincangkan dalam hubungan antarabangsa. Kerana ada pendapat mengatakan war is inevitable. Perang ni tak mungkin boleh dihindari. Dan betul pun kalau tengok selepas tamat Perang Dunia, kita ada siri perang yang berterusan dalam geografi yang tertentu, dalam lokaliti yang tertentu. Kita ada di Afrika, perang sivil sebagai contoh. Malah kita ada di Eropah yang perang sivil antara Bosnia dan Serbia. Dan bagi Eropah dan Amerika itu perang yang kecil yang tidaklah mereka takutkan seperti mana perang di Ukraine sekarang kena melibatkan satu kuasa besar Rusia itu sendiri, ya. Dalam perbincangan tentang perang, biasanya perang dikaji dari sudut uh, apa ni asal kenapa berlakunya perang. Ada yang menyalahkan individual, yang kita bercakap tentang Perang Dunia Kedua, contoh orang bercakap tentang adanya watak seperti Hitler sebagai contoh, adanya watak seperti uh, Saddam kalau perang di Iraq, watak seperti Bush, ya. Situ watak-watak yang dikaitkan kenapa berlakunya perang dan kaitan dengan pemimpin dunia atau pemimpin negara-negara tertentu. Dan ada bercakap tentang uh, perang terkait dengan komposisi di dalam negara itu atau komposisi di rantau itu. Kita bercakap tentang perang di Bosnia sebagai contoh, ia berkait dengan internal composition Serbia and Croats sebagai contoh, etnik-etnik yang bertelagah. Dan kita bercakap dengan perang di Afrika antara puak-puak tertentu, ya. Juga kerananya adanya campur tangan ataupun isu-isu berkait dengan rampasan kuasa di negara-negara tertentu. Dan peringkat ketiga yang biasa juga dikaji kenapa berlakunya perang adalah berkenaan dengan struktur sistem antarabangsa, ya. Apabila struktur itu lemah, apabila struktur itu tidak berfungsi, akan menyebabkan berlakunya perang. Jadi dalam perang Ukraine juga dibincangkan soal ini, kenapa berlakunya perang, ya. Adakah disebabkan oleh pemimpin, orang kaitkan, ada dibincang dari sudut kaitan perang Ukraine dengan Putin, ya, Presiden Rusia yang bersifat lebih agresif berbanding dengan pemimpin dahulu. Tapi tak kurang juga yang mengaitkan dengan pimpinan Amerika yang sebenarnya yang dikaitkan dengan yang mencetuskan peperangan, mencetuskan Putin bertindak sebegitu. Juga orang kaitkan dengan pimpinan Ukraine sekarang ini yang juga bersifat agresif, ya, tak mau mengalah dan malah cuba mengajak kuasa-kuasa besar untuk bersama dia, ya. Dan orang juga kaitkan dengan keadaan di Ukraine. Sebahagian Ukraine adalah berwarga Rusia. Mereka ni datang daripada etnik yang sama dengan Rusia, bahasa yang sama, budaya yang sama, dan mereka ingin membentuk negara-negara sendiri. Kita bercakap dengan Luhansk, kita bercakap dengan negara di Donbas, ya, di sebelah Ukraine yang menuntut kemerdekaan. Jadi apabila berlaku perang ini adalah rentetan daripada siri-siri peperangan kecil, serangan-serangan untuk membebaskan, dikatakan, kawasan mereka untuk membentuk negara yang merdeka. Dan di belakangnya adalah Rusia, ya. Nanti kita akan bincanglah. Dan yang terakhir, orang cuba mengaitkan tentang suatu sistem antarabangsa yang menonjolkan bahawa United Nations, PBB semakin lemah.
di mana dia tidak ada kuasa untuk menghalang perang secara semaksimum mungkin ataupun untuk menghentikan perang semaksimum mungkin. Ini gue dibincangkan. Uh, Dibincang tentang we have a long peace in the world or in Europe, yeah, in Europe, long peace after it's almost 60 over years. Di Europe tak berlaku perang, tiba-tiba berlaku sekarang. Ini seakan jentitan yang kuat, ya, jentikan yang kuat ke atas PBB. Kenapa dulu negara tidak Eropah aman, tapi sekarang ni berlaku perang? Di mana lemahnya PBB sekarang? Ya, so ini yang dibincangkan di dalam platform antarabangsa sekarang tentang perang Ukraine. Ya, this is more to academic discussion lah. Right, this is kita tengok sekarang ni. Jangan tengok lagi di sini, jangan tengok NATO Alliance sini. Kita tengok peta dahulu. This is Russia, ya. This is Russia, this is Ukraine. Ini negara Rusia, ini negara Ukraine. Ya. Dan ini negara-negara Eropah. Okay. Dan satu perkara penting yang perlu yang perlu dilihat di sini adalah perbincangan berkaitan dengan geopolitics, geografi, lokasi yang ada kaitan dengan politiknya. Apa politiknya? Yang berwarna merah ini adalah negara Rusia, ya. Yang negara berwarna biru ini, biru gelap ini, ya, adalah negara-negara sekutu kepada Amerika melalui perjanjian NATO, North Atlantic Treaty Organization. Apa itu NATO? NATO adalah pertubuhan ketenteraan. North, okay, Atlantic Treaty Organization, satu pertubuhan ketenteraan yang akan mempertahankan negara-negara di bawah naungan mereka. Siapa kepalanya? Kepalanya Amerika. Okay. Amerika kat mana? Amerika sama ada sebelah sini atau sebelah sini. Amerika kat sebelah sini jaraknya 5,000 batu. Jauhnya daripada Rusia ini. So, apa yang berlaku di Rusia dan juga di Eropah ni cukup jauh daripada mereka. Bahkan orang Amerika ramai yang tak tahu di mana peta Rusia, peta Ukraine. Mereka tak tahu kat mana kedudukan Ukraine. But when we talk about Ukraine, they know there is the war in Ukraine. But when you ask them where is Ukraine, I think majority of them will say no, tak tahu kat mana. Okay? So kenapa peta ni penting? Kalau kita lihat di sini, kuasa-kuasa barat ini, this is kuasa barat, kuasa ketenteraan barat yang semakin hampir dengan Rusia. Untuk memahami perang Ukraine, kita berbalik kepada sejarah Soviet Union, Kesatuan Soviet dengan kuasa Amerika. Kita ada masa zaman Cold War dulu, kuasa Rusia dengan kuasa Amerika. Kita ada bipolar world. Kita ada dua kuasa besar. Ya, dua kuasa besar yang mewujudkan keseimbangan sudut kuasa. Masing-masing ada kuasa yang besar. Apabila jatuhnya Soviet Union, Amerika dilihat sebagai kuasa tunggal, kuasa mutlak dari sudut ketenteraannya, dari sudut kekuatan perangnya. Ya, tetapi Rusia masih lagi ada kuasa yang mungkin tidak setanding sebesar, tapi kekuatannya masih ada lagi. Dan mereka tidak mahu kehilangan kekuatan yang ada selepas kejatuhan Soviet Union itu. Rusia tidak mahu kehilangan lagi. Salah satu menyebabkan Rusia semakin hilang kuasa adalah apabila negara-negara, kalau tengok di sini, negara di sini ni negara Estonia, Lithuania, Belarus, Poland, Ukraine dan sebahagian this is all these negara, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, dan this is Bosnia dan beberapa buah negara lagi di sini, Bulgaria sebagainya. Ini adalah negara-negara bekas Kesatuan Soviet Union. Jerman dulu dia ada dua, Jerman Timur, Jerman Barat di sini, ya. Austria. So this is negara-negara yang di bawah Soviet Union.
Dan negara ini sudah merdeka selepas kejatuhan Soviet Union dan mereka berpaling tadah memihak kepada kuasa barat, ya. Kuasa barat itu merujuk kepada Amerika. Dan satu demi satu negara-negara dia tidak masuk serentak menjadi sekutu barat, sekutu Amerika, satu demi satu. Dan yang terakhir Ukraine, ya, dikatakan akan menjadi anggota NATO. Ini yang Rusia tentang. Bukan baru ni, lama dah. Dan in fact semasa Soviet Union jatuh dulu adanya perjanjian yang tidak kata apa, this is more to gentleman's agreement, perjanjian yang tidak bertulis tapi yang dipersetujui secara lisan antara Amerika dan juga Rusia. Rusia kata okey, kita akan kita tamat perang dingin ini tapi dengan syarat engkau tak akan masuk di kawasan ini ataupun mengajak negara-negara yang dulunya sebahagian dari Soviet Union untuk masuk di NATO. Untuk masuk ketumbukan ketenteraan NATO ini. Kerana dia akan memberi kesan kepada keselamatan Rusia itu sendiri. Ya, dulu Soviet Union dia ada Warsaw Pact. Amerika dia ada NATO. Warsaw Pact jatuh apabila Soviet Union jatuh pada tahun 1991. Warsaw Pact adalah perjanjian ketenteraan bagi pihak Soviet Union pada ketika itu. Okey. Jadi apabila Ukraine, kita tengok ke sini ya. Okay, this is yang dibincangkan narrative why there is war in Ukraine. Ya, NATO enlargement and Russian insecurity. This is the main apa ni specific issue that been discussed at the international level. Why wars took place or occurs in Ukraine. Ini asas perbincangan utama sekarang ni. Dan jawapannya dikatakan kerana NATO enlargement and Russian insecurity. Yang seperti mana saya terangkan tadi, NATO semakin membesarkan kuasa mereka sehingga kan ke depan pintu ataupun di sempadan Rusia itu sendiri. Tak ada buffer dah. Kalau balik kepada sejarah, balik kepada peta di sini ya. Peta di sini Belarus ini masih lagi duduk masih lagi bersama dengan Rusia, ya. Tapi negara-negara ini this is dua Ukraine ni, kalau Ukraine dah masuk NATO, maknanya kuasa Amerika dah berada di sini. Kuasa Amerika dah berada di cukup hampir dengan Moskow. So isu yang dikatakan Russian insecurity, ya, rasa tak selamatnya Rusia ni adalah satu benda yang real, yang betul-betul berlaku. Ini bukan cubaan ini. Ini betul-betul berlaku ni. Dan Russia merasakan bahawa this is sole reason for them to invade Ukraine. Untuk menjajah Ukraine, ya, kerana bila dijajah Ukraine atau negara-negara atau kawasan yang sebahagian daripada Ukraine, menyebabkan dia adanya buffer. Dalam geopolitik kita bercakap tentang buffer zone. Buffer zone ni kawasan yang kalau berlaku perang dia berlaku kat sini jauh daripada center, ya, jauh dari center, ya. Orang tak nak berlaku perang di center kan dia mudah menjatuhkan kuasa ataupun menjatuhkan negara tu sendiri, cukup berlaku di luar daripada center kuasa, pusat kuasa tu, ya. Jadi kalau kita tengok di sini kita akan fahamlah. Dan ini pernah berlaku pun dalam perbincangan tentang perang ni. Pada tahun 1967 ya, kita tengok dalam apa ni di mana okey, dalam isu Amerika pernah merasai ketakutan itu apabila punya Cuban War Crisis, Cuban Missile Crisis, ya, krisis peluru berpandu Cuba.
pada tahun 1967 apabila Soviet Union menghantar senjata nuklear dia di Cuba. Cuba is about 90 kilometers, from America. Cuba ni menghadap Amerika dan Cuba ni ialah negara sosialis. Dia pro kepada Russia, pro kepada Soviet Union. Dan pada masa itu Khrushchev dia menghantar senjata nuklear ke Cuba dan Amerika merasai ketakutan itu kerana cukup dekat. Anytime dia boleh trigger perang ataupun Soviet Union boleh melancarkan peluru pandu ke Amerika, menghancurkan Amerika. Dan berlakunya satu benda yang cukup besar dalam perbincangan Kongres, macam mana untuk menahan perang daripada berlaku. Kerana terlalu dekat sangat dan berlaku perbincangan. Dan pada ketika itu perang hampir berlaku tapi dapat ditamatkan dengan peperangan. Jadi Russia kata, in fact kalau tengok dalam berita yang terkini, nanti saya tunjuk sekejap. Saya share yang lain pula kejap. Boleh nampak tak apa yang saya share? Tak nampak ya? Sekejap ya. Nampak tak? Alamak. Tak nampak? Nampak? Tak nampak? Tak. Tak nampak, Prof. Okey, sekejap saya tutup window sekejap. Okey, nampak tak? Belum keluar lagi Prof. Tapi dia macam dah ada ni. Gelap lagi ni. Nampak lagi? Okey, nampak tak? Belum, Prof. Belum. Tak nampak lagi? Tak Belum Prof. lagi, Prof. Belum. Alamak, dekat saya dah keluar dah, sharing dah. Okey, saya tutup sekejap. Saya buka balik. Share. Okey, nampak tak? Okey Prof. Okey ya? Ya. Okey, this is yang apa ni? This is latest. Okey, saya nak tunjuk yang missile crisis, but anyway tak jumpa kat sini, tak ada kat sini. Perang yang berlaku
yang berlaku hari ini sebiji seperti yang berlaku pada tahun 1967 dalam Cuba Missile Crisis. Krisis peluru berpandu Cuba. Amerika tahu tentang itu. Apa yang mereka tahu? Amerika kata, don't ever come to closer to our territory. Itu asasnya. Jangan ya, kita berlaku perang, kita bersengketa, kita berkonflik. Rusia dan Amerika dari dulu lagi memang memang bertentangan antara satu sama lain. Pada zaman perang dingin dahulu, Soviet Union dan Amerika cukup bertentangan antara satu sama lain, ya, antara negara kapitalis dengan sosialis, negara demokrasi dengan komunis, ya, dan Amerika merasai betapa akan berlakunya perang, ya kan, rasa tidak selamat apabila Soviet Union meletakkan senjata nuklear dia di Cuba yang cukup hampir dengan kawasan Amerika, negara Amerika. Dan benda yang sama juga telah dibuat kepada Rusia hari ini, ya, di mana Amerika telah cuba untuk menerima Ukraine untuk menjadi ahli anggota NATO, di mana bila jadi ahli anggota NATO, dia boleh meletakkan senjata NATO di kawasan, di negara-negara yang menjadi ahli mereka atas alasan keselamatan. Dan ini menimbulkan rasa tidak selamatnya Rusia, ya, insecurity kepada Rusia. Dan orang yang rasa insecurity, dia akan buat apa saja untuk mempertahankan negara dia, ya. Dan kita tengok ini, apabila kalau Ukraine dah jadi biru gelap ini, maknanya dia cukup hampir dengan Rusia, ya. Dan Belarus at any time boleh masuk, boleh dikuasai oleh kuasa barat juga, dan menyebabkan Rusia akan berada yang cukup rapat ke dinding, ya. Orang yang rapat ke dinding, kita belajar tentang, ya, kalau manusia dah rapat ke dinding, anjing kalau rapat ke dinding dia akan melawan, kan? Apa saja kalau dia dah tak ada cara lain, is nothing to lose untuk berlawan. So Russia mengambil preemptive, which is apa yang Amerika selalu buat. Dia selalu sebut tentang preemptive. Kita kena buat sesuatu yang mendahului daripada orang lain, mendahului daripada orang menjajah kita atau menyerang kita, kita serang dia dulu. So ini apa dibuat oleh Russia? Russia menyerang Ukraine kerana untuk melebarkan kuasanya di sini. Kita baca, this is 22 Oktober. Lebih kurang macam ni lah, kan. Ini kawasan ini sebelum perang. Donetsk ini kawasan yang Donetsk dan Luhansk ini dua wilayah yang saya sebutkan tadi memang di bawah Ukraine, tapi banyak berlaku perang, berlaku serangan-serangan untuk membebaskan wilayah mereka. Pasal mereka kata mereka perlu merdeka dan boleh duduk di bawah Rusia. Dan kalau kita tengok ingat balik peristiwa pesawat Mars kita ditembak, kan, berlaku di sinilah, di Donetsk ini, apabila kita lalu kawasan ini ditembak, ya. Dan hari ini kalau tengok di sini, semakin besar kawasan yang dikuasai oleh Rusia, okay? Dan in fact sebelum ni Rusia dah sampai kat sini, dah menguasai kawasan ni, tapi dibebaskan oleh Ukraine. Dan Ukraine walaupun tidak menjadi ahli NATO, senjata, peluru dan makanan telah dihantar oleh negara-negara ahli NATO yang lain, ya. Dan Rusia kata, you tak jadi ahli NATO lagi, dah terima senjata dan sebagainya. So benarlah apa yang Rusia kata, you are part of NATO secara tidak langsung. Cuma NATO tak boleh menghantar tentera, menghantar bantuan boleh, bantuan ketenteraan, tapi menghantar alatan perperangan tu bolehlah. Tapi nak hantar tentera tak boleh. Itu kekurangan kalau tidak menjadi ahli NATO. Kalau NATO hantar juga akan berlaku perang besar. You dah breach the treaty. NATO treaty, perjanjian NATO hanya boleh mempertahankan negara ahli, dan Ukraine bukan lagi ahli, tidak lagi masih belum jadi ahli NATO tu. Okey. Dan Ukraine hanya dapat mempertahankan negaranya secara bersendirian dengan menggunakan
uh, senjata-senjata yang dibekalkan, sebahagian dibekalkan oleh Amerika, oleh sekutu-sekutu NATO di sekitar negara ini, Jerman dan sebagainya, untuk mempertahankan negara dia. Okey. Dan di peringkat antarabangsa, memang ada di peringkat United Nations, kita bercakap yang saya mulakan tadi tentang ada international system kan, sistem antarabangsa, kita ada PBB, dan memang PBB dah keluar resolusi ya pada di Security Council pada 27 Februari selepas berlakunya perang, tetapi telah divetokan oleh Rusia sendiri. Kita tak tahu untuk isu-isu berkait dengan perang, keselamatan antarabangsa, hanya United Nations Security Council saja yang boleh, yang Badan Keselamatan Antarabangsa yang boleh untuk mengeluarkan membuat resolusi untuk menghantar tentera. Ya. Ini berlaku di Iraq, ini berlaku di sebahagian perang Teluk dahulu. Dan tetapi yang kita faham, di United Nations dia ada ahli Security Council, ahli Badan Keselamatan Antarabangsa, ya, kuasa-kuasa besar ni yang ada kuasa veto. Amerika banyak kali veto apa isu-isu berkait dengan Palestin dan isu-isu yang tidak favor kepada kuasa Amerika. Dan pada kali ini Rusia telah menggunakan kuasa veto untuk menghalang resolusi ini daripada dilaksanakan. Ya. Dan PBB tak boleh buat apa-apa lah kerana kuasa veto yang diberikan kepada permanent, ya, panggil apa, ahli tetap Badan Keselamatan Antarabangsa ni, dia tak boleh, kita tengok sini, dia tak boleh untuk kalau di veto, dia tidak boleh di veto balik. Okay? Jadi terhalanglah resolusi itu daripada dilaksanakan. Dan di peringkat kita tengok di sini juga, di peringkat antarabangsa, apabila ada resolusi itu perbincangan berlaku, resolusi ini di mana Russia immediately, completely and unconditionally withdraw all the military forces from the territory of Ukraine within its internationally recognized border. Kita tengok di sini negara kita adanya blok-blok yang sama ada setuju ataupun tidak setuju ataupun abstain, berkecuali. Malaysia bersama dengan in favor to the resolution. Mereka bersama, kita bersetuju dengan resolusi itu, tetapi kita abstain to suspend Russia from United Nations body. Dia ada satu lagi perbincangan selepas itu, ataupun undian selepas itu, sama ada nak suspend Russia atau tidak daripada keanggotaan United Nations. Malaysia abstain. Okay. So, negara-negara lain ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Kita tengok dari sinilah. Contohnya, kita dapat tengok yang daripada negara-negara yang majoriti di barat menyokong Ukraine atau menyokong resolusi ini, tetapi negara-negara yang cenderung atau condong kepada sosialis, kita tengok di sini kan, Belarus, North Korea, dan beberapa negara lain di Afrika yang tidak menyokong Amerika, tidak menyokong resolusi yang di broker oleh ataupun yang dimulakan oleh Amerika dan sekutu dia. Tapi dalam masa yang sama, kita tengok di sini negara-negara yang abstain pun ada, berkecuali tak nak terlibat. So ini yang di pentas antarabangsa macam tu. Dan kita tengok sini betapa sistem di PB sendiri sebenarnya dah outdated dah. Ini dibicarakan lama. In fact, kalau di Malaysia pun pada zaman Tun Dr. Mahathir bercakap tentang kita perlu hapuskan kuasa veto kerana ia menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan. Kerana walaupun majoriti tidak bersetuju, ataupun bersetuju, bila ada kuasa veto, dia akan menghalang ataupun dia akan ignorekan keputusan majoriti itu. So 5 negara boleh untuk menguasai majoriti. We have 180 negara menjadi ahli PBB, tapi 5 kuasa besar ini yang dapat untuk vetokan apa sahaja keputusan yang dibuat oleh majoriti itu. So in the sense that it's not democratic. We are talking about demokrasi di dunia ini, tapi di PBB sini tidak demokratik sebenarnya. Ya, amat tidak demokratik. Okay. Dan apa kesan dia? Kesan kepada perang ni. Why? Sebab saya mulakan tadi kenapa surah Ar-Rum kan? Kenapa tentang kuasa Rom, kuasa besar ni menjadi
Allah turunkan ayat berkenaan dengan kuasa Rom, itu kuasa besar itu, kerana dia memberi kesan kepada dunia. Kita tengok dalam keadaan hari ini, latest ni contohnya di sini ya, 2-3 hari lepas ya, 27 Oktober, 3 hari lepas ya, apabila Russia tarik diri, ya, Russia's decision to suspend participation in United Nations brokered grain export deal. Ya. Ukraine ni antara negara pengeluar dan pengeksport terbesar bijirin di dunia ni. Maksudnya makanan untuk dunia. Gandum terutamanya dan bijirin-bijirin lain. So bila berlaku perang ni, memang makanan dah jadi satu perkara yang jadi isu besar. Terutama makanan di Timur Tengah dan juga di Eropah. Itu tak masuk lagi dengan isu-isu berkait dengan gas dan juga minyak. Ya, Rusia antara kuasa besar juga. Jadi ini menimbulkan satu suasana panik kerana Rusia mulanya setuju, okey, kita benarkan dia ada lebih kurang dalam berapa ribu tan nak dihantar kerana dunia memerlukan bijirin itu, gandum dan sebagainya. Yang kita tak makan gandum ni kita tak rasa sangatlah. Tapi negara yang menjadi negara yang menggunakan gandum sebagai makanan ruji mereka akan terkesan teruk apabila Rusia dah mula tarik diri, tak nak, okey, aku tak setuju, aku tak nak, pasal Black Sea ni kawasan yang dikuasai oleh Amerika, oleh Rusia, dan Rusia tak nak benarkan, okey, jadi dinamakan Black Sea Grain Initiative kan, tak nak benarkan pelabuhan di bawah kuasa Rusia ni, di bawah nak kata apa, talukan Rusia hari ini digunakan untuk menghantar. Maksud kapal tak boleh keluar. Kapal dari Ukraine tak boleh keluar untuk hantar bijirin itu ke kawasan-kawasan yang sepatutnya mereka hantar seperti dahulu. So ini menimbulkan suasana bahawa kita akan dunia akan menghadapi krisis makanan terbesar selepas ini. Ya. So ini yang dikatakan Russia is again trying to use the war it started as predator weaponizing food, ya, menggunakan makanan sebagai weapon mereka hari ini. Tapi Russia kata kau cakap macam tu kena, tapi Amerika dan kuasa besar dah lama dah menggunakan segala platform dia ada untuk menyekat ekonomi Russia. Mereka dah mula rampas aset-aset orang Russia ataupun orang politik Russia sama ada di Eropah ataupun di Amerika, membekukan aset-aset mereka di bank-bank yang mana harta-harta orang Russia tersimpan di situ dah banyak lagi, ya, dan bahkan dah mula untuk sekat ekonomi Rusia, berlakunya sanctions, dan Russia retaliate, dan mula retaliate balik dan mengatakan bahawa aku boleh buat apa yang kau buat kat aku. Right? So ini contohnya, ya. So we are talking about half of the population, or probably 1/3 of the population will be hungry after this. Ini suasana, dan kita tengok suasana perang dahulu pun macam ni lah. Apabila berlaku kelaparan, berlakunya kemelaratan dari sudut ekonominya, perang akan meningkat lebih besar daripada itu lagi. Kadang-kadang ada benda orang masuk askar kerana nak makan. Okay? So, war is business itself, kalau orang cakap lah secara tidak langsungnya. So, Rusia, ini perkembangan terkini macam mana Rusia mula menggunakan segala kekuatan dia ada atau segala kuasa dia ada untuk menyekat kuasa Amerika dan sekutu kuasa Eropah daripada terus menekan mereka. Ya? Dan yang suffer tu adalah Ukraine. Dan juga selepas ini kalau ini berterusan, yang suffer sebahagian dunia yang menggunakan bijirin dan juga benda-benda asas yang lain yang banyak yang datang daripada Ukraine dan Russia. Okey. Right, saya tak nak bincang tentang international society, ya. Terbalik kepada tadi di peringkat antarabangsa, di pentas antarabangsa, adanya kegagalan di situ. So we have a failure of international system, ya. Pada kali ini, dan in fact dah beberapa kali dah gagal sebenarnya, perang Teluk dan sebagainya, perang di serangan ke atas Palestin sebagai contohnya, dah beberapa kali telah digagalkan oleh Amerika tapi tak jadi tajuk utama. Tapi apabila Rusia menggagalkan resolusi yang dibroker oleh Amerika dan sekutu dia, satu dunia heboh. Sedangkan dah banyak kali dah Amerika dan sekutunya telah menggunakan kuasa veto untuk menghalang
proses damai di Timur Tengah, proses damai proses untuk menekan Israel. Tak pernah pun orang Barat bercakap hari ini seperti orang Barat bercakap hari ini, ya. So this is a list of yang kalau saya boleh tuliskan di sini, list of issues yang mungkin akan berlaku dan telah berlaku apabila perang Ukraine berpanjangan. Kita tengok sekarang ni dah hampir 4 juta lebih kan, hampir 3 juta lebih dah lari daripada Ukraine, dan orang bercakap tentang more than tens of million, nearly 50 million now dah mula stranded dah di kawasan-kawasan di Eropah yang tak boleh nak balik sebagainya. Dan ya, okey, orang bercakap tentang kematian, orang bercakap tentang negara-negara sekitar, dan orang bercakap tentang economic impacts on EU states, ya. Dan satu lagi, kita juga melihat bahawa bagaimana kegagalan European Union hari ini dari sudut menjaga ekonomi di Eropah apabila berlakunya perang ini. EU ni adalah satu union, satu kesatuan dari sudut ekonomi untuk negara-negara Eropah. Tapi mereka tak mampu untuk mengawal apa yang berlaku hari ini, keadaan ekonomi hari ini di Eropah, makanan dan sebagainya, gas, minyak, dan perkara-perkara lain berkait dengan ekonomi, efek mata wang pun sendiri, ya. Kerana EU berhadapan dengan kuasa besar. Walaupun EU adalah satu kesatuan dari 28 buah negara lawan sebuah negara Rusia, tapi Rusia ni sebuah negara yang besar sebenarnya. Dia masih lagi tak mampu, ya. Right. Dan kita juga bercakap tentang global economic downturn. Ini yang kita paling takut apabila dia memberi kesan kepada ekonomi dunia. Well, dan ini yang pastinya ekonomi dunia hari ini sedang berada dalam keadaan yang tidak stabil sebenarnya. Kita melihat Malaysia, walaupun Malaysia dikaitkan dengan pelbagai isu, tapi sebenarnya ada kaitan dengan perang yang berlaku di suasana politik dan ekonomi yang berlaku di luar sana, ya. Krisis kewangan bukan sahaja berlaku di Malaysia, di tempat lain juga berlaku, tapi kita mungkin teruk sikit lah kerana kita ada isu dalaman, kita ada isu luaran, ya. Dan ini yang paling dibimbangkan oleh negara-negara dunia kalau ekonomi dunia semakin menjunang kerana perang Ukraine ini. Kerana kita tahu Amerika akan menggunakan segala kuasa dia untuk menghalang Rusia, ya. Dan Rusia akan menggunakan segala kuasa dia untuk menghalang Rusia ataupun Ukraine ataupun sekutu dia untuk yalah, kita bercakap tentang untuk perang ni menang dan kalah kan, untuk mengalahkan Rusia. Rusia tak nak kalah, ya. Dan kita paling takut ialah kalau Rusia mula menggunakan senjata nuklear. In fact, Belarus dah beritahu kat Rusia, susah kau gunalah senjata nuklear yang paling ringan sekali. But we talking about senjata nuklear paling ringan pun sebenarnya besar, ya, bukan sikit-sikit kan, bukan kecil-kecil, ya. So ini keadaan sekarang ni. Kita bercakap tentang kita sekarang ni sedang berhadapan dengan satu perang yang baru dan dah makan hampir 300, dah hampir setahun ni, bulan Februari, dan this is November, dah 10 bulan dah, dan tak nampak tanda-tanda akan berkurangan, malah berterusan. Dan kita melihat sekarang ni, kita menyaksikan yang PBB tak mampu untuk buat apa-apa, dan dalam masa sama Amerika dan sekutu NATO juga tak mampu untuk menghalang perang tu secara maksimum mungkin kerana Ukraine bukan anggota NATO. Dan ini juga menunjukkan bahawa betapa international organizations, ya, organisasi antarabangsa seperti PBB, NATO, EU tak mampu untuk menghalang perang apabila melibatkan negara. Dan di balik pada asas dalam hubungan antarabangsa kita selalu bincang, ya, tentang self-help sistem bantu sendiri. Sebab tu negara seperti seperti kalau kat sini, ya, Sweden, Finland dah mula untuk membeli kelengkapan perang. Dulu mereka tak tahu sangat, mereka kata kita ni ahli NATO, tak apa, NATO akan selamatkan mereka. But now bila berlaku kat Ukraine ni,
walaupun ahli NATO, dia tahu limitasi NATO dan limitasi PBB. Mereka mula untuk besarkan bajet ketenteraan mereka. Mula beli kelengkapan senjata. So balik kepada self help ni bercakap tentang negara perlu, apa-apa berlaku, negara yang kena selamatkan negara mereka, bukan orang lain. Orang lain ni mungkin akan lepas tangan. Macam Amerika, mereka tak ada kesan apa pun kalau pasal dia bukan dekat dengan Ukraine, dia jauh. Kalau Ukraine kena bom pun tak, orang dia tak mati pun, jauh. It's a 5,000 miles from the apa ni, Ukraine borders or Russian borders, jauh. Okay, so negara perlu menguatkan ketenteraan mereka sendiri. Walaupun we have PBB, ada negara yang macam New Zealand, no, we don't have to spend much on the military budget. We have international organization can protect us. Kita ada perjanjian antarabangsa, ketenteraan, apa semua sekali. But bila berlaku perang, orang balik pada negara, kita perlu mempertahankan negara kita sendiri. At that time baru kita rasa bahawa kita tak cukup peluru, kita tak cukup senapang. So budget military masih lagi menjadi relevan pada abad ke-21 ini. So itu perbincangan di peringkat antarabangsa. Sesi itu saja, sejam yang diperuntukkan untuk saya. Saya buka kepada soalan dan saya serahkan kepada moderator Puan Shilawani untuk membuka soalan jika ada. Itu saja daripada saya untuk persaingan pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, sebelum saya buka soalan, saya nak tanya dululah, Prof, ya. Ya. Untuk kita di Malaysia ni, sebenarnya apa kesan perang Ukraine Rusia ni pada Malaysia sendiri? Walaupun kita pun jauh sebenarnya daripada sana, Ukraine tu. Dia ada kesan, dia di multiply effect. Kita tak ada kesan secara langsung, tapi kesan secara tak langsung tu ada. Kalau apa berlaku di Eropah akan memberi kesan kepada ekonomi kita, kerana kita ada hubungan dagang yang besar dengan negara-negara Eropah, ya. So kalau suasana di sana tidak aman dan semakin tidak aman, kita akan ada isu barang yang kita import daripada Eropah dan barang yang kita ekspor kepada Eropah, ya. Dan begitu juga contoh, kita ada ini kesan yang kita kesan sampingan, itu multiply effect. Macam negara-negara Timur Tengah, sebagai contoh India, kita ada hubungan dagang dan hubungan yang cukup baik dengan India, sebagai contoh yang sudut ekonominya. India antara negara pengimport utama bijiring daripada Ukraine dan juga daripada sebahagian dari Russia. Jika mereka tak cukup makanan, suasana di sana tak cukup makan, tak cukup makanan yang mereka nak seperti sebelumnya, dia akan beri kesan pada ekonomi mereka, dan ekonomi mereka akan berkaitan dengan kita. Juga dengan China contohnya, China antara negara yang support Russia, yang menentang, yang menunjukkan sokongan kepada Russia. Kita juga adalah mempunyai hubungan yang baik dengan China. Tapi kalau China juga tidak, maksudnya China terlibat dengan perang, China dan sebagainya, dari sudut ekonomi, perang ekonomi dan sebagainya. Kita tahu sekarang ni China ada perang ekonomi dengan Amerika, kan. Jadi kalau berlaku lebih lebih kuat lagi, ya, dia akan memberi kesan secara tak langsung walaupun kita jauh. Terima kasih Puan Sheila. Okey, terima kasih, Prof. Jadi saya buka pada peserta lain. Kalau ada soalan boleh bertanya, boleh tekan butang unmute tepi tu. Silakan. Ataupun boleh juga type di ruangan chat. Ya. Nanti kita akan baca. Ada ke? Rasa macam tak ada lah, Prof. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, kita just sejam ni lebih kepada introduction kepada perang. Yang lain tu saya rasa, saya yakin semua menonton ataupun tengok, baca berita kot apa berlaku di Ukraine, ya. Ya, betul. So saya hanya membuka lapangan kenapa berlakunya perang dan kesan itu saja, ya.
Ya. Right, saya itu saja kot. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Uh, apa ni lebih kepada sharing saya, bukan nak kata memberi ilmu yang besar pun, just sharing maklumat yang saya pun dapat daripada berita, bacaan dan sebagainya. So, terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur, Pejabat Timbalan Najasli Akademik. Terima kasih kepada sahabat semua yang sudi meluangkan masa untuk mendengar sharing saya tentang perang Ukraine. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, di pihak penganjur saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Afendi atas perkongsian yang sangat menarik saya kira. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk next session untuk siri kelima. Okey, sebelum tutup ni nanti saya share QR code untuk kehadiran hari ini. Okey, Prof. Sebenarnya kita akhirlah program kita pada pagi ini dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.